masalah yang ini saudara mungkin dah dengar selalu. Tetapi saya nak ambil kesempatan ini kerana saya tahu Perhimpunan Agong UMNO yang akan berlangsung tidak berapa lama lagi ialah Perhimpunan Agong UMNO yang pertama, di mana isu 1MDB ini seharusnya dibincang dan dibahaskan. Wallahu a'lam dibincang ataupun dibahas atau tidak. Iaitu di samping itu terdapat masalah tadbir urus yang serius, isu 1MDB. Misalnya telah menjadi satu skandal keuangan yang dikatakan terburuk dalam sejarah negara kita. Ada orang kata it is a scheme to scam. Do you understand? Itu satu skema untuk menipu. Ini orang kata. Bagaimana sebuah syarikat dengan modal hanya 1 juta ringgit berhutang sebanyak 42 bilion ringgit? Ini Tuan dah selalu sebut. Kadang-kadang saya tengok berbuih mula Tuan cakap hal ini. Karena model perniagaan ataupun di business model yang saya kira ramai si peniaga akan kata it is a wrong model. Ini model perniagaan yang salah. Maka syarikat ini telah pun mengalami masalah aliran wang tunai ataupun cash flow yang amat teruk, sehingga terpaksa meminjam daripada banyak pihak termasuk kerajaan untuk membayar hutang, terutama untuk membayar hanya kadar faedah yang dipinjam daripada bank, belum lagi untuk membayar pokok pinjaman yang disebutkan. Dan lebih malang lagi, skandal 1MDB ini melibatkan Perdana Menteri. Betul tak? Ya, pasal Perdana Menteri adalah pengurusi lembaga penasihat. Malahan disebutkan ialah penasihat eksekutif kepada 1MDB. Mungkinkah ada keputusan pelaburan 1MDB yang dibuat oleh Perdana Menteri sendiri tanpa merujuk kepada lembaga pengarah? Itu soalnya. Saya diberitahu ada ahli-ahli lembaga pengarah yang telah pun meletak jawatan kerana mereka tidak mahu terbabit dengan keputusan pelaburan yang dikatakan merugikan syarikat. They have resigned. Malahan dia tuntut supaya wang yang dihantar ke luar negara 700 juta dibawa balik. Sampai lami kata tak dibawa balik, tapi tak tahu masuk akaun siapa. Allah. Misalnya keputusan untuk melabur dalam bersama dengan syarikat yang dinamakan Petrosaudi. Tak ada proper due diligence dibuat. Dan dikatakan hanya dalam tempoh kurang seminggu pelaporan sejumlah $1 bilion US dibuat pada tahun 2009 dan kemudiannya meningkat pada 1.8 bilion pada tahun 2011. Yang pastinya usaha sama ini dikatakan gagal. Kerana dikatakan selepas itu Petrosaudi tidak pernah memiliki telaga minyak di Turkmenistan. Jadi macam mana boleh buat keputusan begitu cepat dalam masa seminggu? Dikatakan sudah awal diputuskan, sedangkan mereka tidak meneliti dengan semasak-masak ada ke betul laporan itu wajar dibuat ataupun sebaliknya, dan akhirnya kita menanggung beban hutang yang besar. Dan apabila usaha sama ini gagal, maka nilai pelaburan 1MDB tidak dipulangkan pula. Sebaliknya dikatakan ditukar untuk menjadi hutang. Soalnya ke mana perginya wang sejumlah 1.8 bilion dolar ataupun 69 bilion ringgit yang dilabur? Labur atau lebur? Saya tanya dia, betul-betul jawab. Nah, akhbar The Age, saya baca ni. Siapa yang baca The Age? Mendakwa wang ini telah pun dimasukkan dalam beberapa akaun di bank di New York, di Switzerland, di London, di Singapura. Jika usaha sama ini telah pun gagal dan wang ini ada dalam akaun-akaun di luar negara, soalnya kenapa dia tak dipulangkan kepada 1MDB?
Apakah benar seperti mana yang didakwa oleh DH, usaha sama ini hanyalah satu skim untuk menipu Malaysia? Kerana itu wang yang berbilion dolar tadi tidak dipulangkan semula. Dan sekiranya dakwaan ini tidak benar, apa harus dibuat? Wajar 1MDB menyaman DH. Betul kan? Yang kita mahu ialah isu 1MDB ini dijelaskan dengan hasil siasatan yang dijalankan dengan telus dan dengan tanpa campur tangan atas dua aspek, iaitu satu daripada sudut tadbir urus corporate governance, dan keduanya dari sudut bagaimana bebanan hutang dan tanggungan yang besar itu hendak dilangsai dan diselesaikan. Nah, dari segi tadbir urus korporat, mesti ada penjelasan yang mendalam bagaimana 1MDB membuat pelaburan yang besar dengan banyak peniaga ini yang menggunakan modal hutangnya telah bertanggungjawab. Maka selesaikan segera. Dan agensi yang terlibat seperti contoh Bank Negara, PDRM, SPRM dan Jabatan Peguam Negara mesti menjalankan siasatan tanpa gangguan ataupun campur tangan oleh mana-mana pihak. It must be independent. Yang kita dah lihat berlaku, dah ada pun campur tangan. Nah, apa yang telah berlaku selama ini amat mencemarkan nama baik pimpinan Perdana Menteri. Saya sebutkan itu bukan saya nak menyusahkan beliau. Nah, hakikatnya begitu. Dia melibatkan Perdana Menteri. Dan telah pun ini menyebabkan ia menjejaskan keyakinan dan juga kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Bila orang pergi mana-mana saya pergi turun ke bawah cakap apa ni 1MDB. Sampai orang kampung pun walaupun saya tanya dia tak faham, tapi dia faham dengan 1MDB. Dan dia kata apa masalah yang telah berlaku pada negara dengan isu 1MDB. Itu soal pertama dari segi corporate governance. Soal yang kedua ya, bagaimana bebanan hutang dan liability 1MDB ini nak diselesaikan. Pasal dia kata nak minta masa. Berapa lama masa? Berapa? 6 bulan. Bila akhir 6 bulan? Takkan tak ada kesudahan. 6 months, moving target 6 months. Okey, bagi 6 bulan. Ini bila dikatakan telah menyebabkan liability dan hutang, apa pun masalahnya, saya sebutkan by hook or by crook, ini mesti diselesaikan. Siapa saja yang bertanggungjawab di peringkat nasional sebagai Perdana Menteri, baik sekarang atau akan datang, harus menyelesaikan masalah ini. Dan kita telah melihat bagaimana kesan 1MDB telah pun menjejaskan iklim dan juga sentimen pelaburan yang dalam negara kita. Malah kesannya terhadap kejatuhan nilai ringgit juga diakui oleh ramai pakar-pakar ekonomi. Yang pastinya saya tidak mahu untuk menyelesaikannya segala aset strategi 1MDB yang sebahagian besarnya dikurniakan oleh kerajaan dengan harga yang amat istimewa, termasuk tanah TRX, bandar Malaysia ini terpaksa dijual ataupun dilelong pada mana-mana pihak dari dalam ataupun luar negara. Tetapi kemudiannya hasil daripada jualan itu bukan menjadi khazanah rakyat. Sebaliknya terpaksa digunakan untuk membayar hutang dan tanggungan 1MDB. Faham tak? Faham? Jual harta yang kita bagi dengan harga yang istimewa, dapat duit tetapi bukan untuk menambah harta negara, tapi terpaksa bayar pada bank. Jual semua, TRX jual, Etra Energy jual, Bandar Malaysia jual, kuluhum yang ada dalam aset di bawah syarikat terpaksa dijual, digadai supaya dapat menebus dengan wang, dan wang itu bukan masuk balik kepada rakyat, tabung dana manakah, tetapi terpaksa digunakan untuk membayar hutang, dibayar pada bank. Jadi dalam arti kata yang lain, rakyat telah kerugian berbilion-bilion ringgit. Kalau itu dilakukan, dan ini sedang pun dilakukan, ini disebabkan oleh angkara 1MDB. Maka sewajarnya mereka yang bertanggungjawab ini dihadapkan ke muka pengadilan. Betul tak? Jadi
The country is suffering. Segala aset kita terpaksa dikorban. Nak dapat duit bukan dapat masuk dalam dana negara, tapi terpaksa membayar hutang disebabkan oleh salah laku dan salah urus niaga yang dibuat oleh pihak yang bertanggung jawab. Dan sebagai orang yang terlibat dengan kesemua urusan 1MDB, saya cuma nak tanya, bolehkah Perdana Menteri dan Presiden UMNO terlepas daripada memikul tanggungjawab di atas kesilapan besar? Saya tanya. He's there, right in front, smack in the center of the storm. He cannot avoid it, so he must bear responsibility. Saya tak katakan sekarang dia tak bertanggungjawab. Memang pun dia kata dia bertanggungjawab, tapi beban dengan ini sudah menyebabkan negara menanggung sejumlah wang yang banyak untuk membayar hutang. Yang pasti juga ialah isu kedaulatan negara juga terpaksa dikorbankan untuk menyelamatkan sebuah perniagaan yang tidak diperlukan. Saya kata tak perlu bukan kenapa. You don't have to do those business anyway. Betul tak? Kalau kata nak buat pelaburan dalam industri minyak, tun dari fungsi Petronas. Ini bukan cara urusan-urusan yang baik. Satu perkara yang amat memalukan. Macam contoh yang juga menyedihkan kita ialah 1MDB terpaksa menjual aset IPP Power Plant Edra Energy. Ini ramai yang ada di sini tahu. Yang dibeli menerusi wang pinjaman kepada sebuah syarikat daripada negara China, kalau tak silap saya dimaklumkan, dengan harga yang lebih rendah daripada harga ianya dibeli, kerana 1MDB memerlukan wang nak membayar balik hutang. Saya dengar dia beli berbilion-bilion lebih daripada harga yang ditawar oleh China, tapi apa nak buat, terpaksa jual, duit dapat, bawa ke mana? Bayar hutang. Oh, dah pandai dah tuan-tuan. Lepas keluar ni saya boleh bagi ijazah tentang 1MDB. Nah, selain daripada isu 1MDB ini, timbul juga dakwaan bahawa Perdana Menteri telah menerima wang berjumlah 2.6 bilion ringgit daripada seorang penderma. Why? What's wrong? Sebelum saya datang sini, banyak orang pergi amaran kepada saya, don't speak on this. Tapi ramai orang kata, kita nak bagi syarat pada wakil kita yang ada di Permenagong, takkanlah hal ini tak boleh disentuh. Masalah ini masalah besar. Ya. Wang ini yang dikatakan dimasukkan ke dalam akaun pribadi Perdana Menteri, dan dia dah mengaku, dia pun dah beritahu saya, yeah, I received the money, I put in that account, my personal account. Saya tanya kenapa masuk dalam personal account, dia kata orang sana suruh dia buat macam ni. Nah, ini pengakuan dia. Dan disebutkan ianya digunakan untuk membiayai kegiatan parti, termasuk untuk pilihan raya. Saya jadi timbalan Presiden, timbalan Pengerusi Barisan Nasional. Memang saya tahulah kita perlukan wang. Tun pernah jadi Presiden, Prime Minister, dia perlu menguruskan parti, perlukan wang. Mana ada tak ada wang? Perlu. Tapi kita ada peraturan. Kita tahu bahawa UMNO mempunyai peraturan dan kaedah yang tertentu dalam menguruskan sumbangan pada parti. Soalnya, adakah semua peraturan ini dipatuhi? Lebih-lebih lagi Presiden ialah Perdana Menteri. Adakah penerimaan wang yang sebegitu besar jumlahnya tidak melanggar mana-mana peraturan dan undang-undang negara? Saya cuma bertanya, elok dijelaskan. Saya sendiri juga tidak mengetahui dan tidak pernah bertanya mengenai dana rahsia Presiden. Saya tak pernah tanya pun. Walaupun Presiden Parti pernah berucap di satu tempat mengatakan waktu beliau jadi Presiden Parti, timbalan Presiden, beliau tak pernah bertanya pada Presiden waktu itu tentang wang ini. Saya juga tidak bertanya. Tetapi apabila dia telah pun didedahkan oleh akhbar Wall Street Journal, terkeluar, siapa yang tak baca?
Semua baca. Jadi rahsia ini sudah pun terdedah kepada awam. Dan lebih-lebih lagi Presiden kita mengakui menerima wang yang dimasukkan dalam akaun pribadi. Nah, soal yang berbangkit ini ialah dengan apa jua penjelasan yang telah pun dibuat termasuk oleh Presiden dan bawahi oleh Timbalan Perdana Menteri, Naib Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi mengenai perkara ini, ramai yang masih tidak percaya. That's the problem. People don't believe it. Malahan tidak yakin tentang penjelasan itu. Ada juga yang mungkin berasa tidak munasabah ada pihak yang bersedia membeli derma sebesar itu. Tuan kata pernah sebut orang Arab ni profit. Ini orang bagi macam-macam itu. Tapi ini Presiden parti kita kata ada orang bagi. Jadi ini telah menimbulkan soal yang paling membimbangkan saya, soal persepsi yang amat serius. Whatever you explain, how much you have explained, people don't believe it. So what are you going to do? Dan selagi dia terlekat dalam pemikiran rakyat tentang masalah ini, macam orang angkat aja, mana dia 2.6 bilion macam di Parlimen ini. Saya takut besok pilihan raya dia tak payah buat apa, pakai t-shirt sebut where is that 2.6 billion. Tak payah cakap campaign aja. Macam mana nak jawab? How? Jadi ini agak lebih serius lagi apabila Presiden mengatakan wang tersebut ni adalah bukan daripada sumber wang MDB dan inilah untuk parti. Apa dia parti? Bukan PKR, UMNO, Barisan Nasional. Jadi secara langsung Presiden parti telah pun membabitkan parti dalam soal derma yang dia terima. Yang membimbangkan saya sekarang ialah kalau ini menjadi satu kes di mahkamah, na'udzubillah, harap ini tidak. Tetapi kalau dijadikan kes, UMNO akan diheret ke mahkamah. Dan dalam proses penyiasatan itu, urusan-urusan keuangan parti akan terdedah pada khalayak umum. Dan na'udzubillah kalau ini akhirnya dikaitkan dengan sumber-sumber daripada Wan MDB. Dia kata tidak. Saya harap tidak. Tapi takut-takut kalau menjadi macam itu bagaimana? Saya bimbang. Kerana PKR baru ini telah pun memfailkan saman di mahkamah terhadap UMNO dan mendakwa UMNO dan BN telah melanggar peraturan pilihan raya dengan berbelanja melebihi had yang dibenarkan oleh undang-undang. Dah satu dah boleh kita terima saman. Ini bagi saya adalah satu dakwaan yang serius dan saya tidak mahu parti kita menerima akibat buruk daripada keputusan mahkamah nanti. Jangan sekali-kali parti kita terheret ke dalam Camelot yang dihadapi oleh Presiden dan Perdana Menteri. Sehingga hari ini masih lagi belum didedahkan siapa dermawan itu. Akaun pribadi Perdana Menteri juga telah ditutup dan kabarnya masih ada baki wang yang disimpan di luar negara. Jika wang itu benar-benar adalah untuk UMNO ataupun Barisan Nasional, kita mintalah Presiden kita pulangkanlah wang itu pada UMNO dan Barisan Nasional. Kalau tak dalam negara, boleh kita kisah mana, bawa balik, serah pada kita. Mungkin boleh selesai sebahagian masalah itu. Saya tak tahu boleh atau tidak. Jadi biarlah nanti wang itu nanti boleh diuruskan mengikut cara-cara dan peraturan yang ada dalam perlembagaan dan peraturan parti. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi telah membuat penjelasan di Parlimen mengenai isu derma 26 bilion ini, tapi tak komprehensif. Saya dengar berapa minit dia penjelasan. Lepas tu tak boleh jawab, tak boleh soal. No question being asked. Terima je lah. Mana boleh begitu? Dalam Parlimen orang nak tanya, betul ke? Awak dah jumpa ke orang Arab yang bagi duit tu? Rupa dia macam mana? Handsome ke tak handsome ke? Yakin ke tidak ke? Betul ke dia banyak duit? Dia bilioner ke trilioner ke? Pasal kalau dia tak trilioner, tak boleh bagi bilion begitu banyak duit tu. Tak boleh tanya. No. Dia kata tak boleh tanya pasal dia kata ini mungkin subjudice yang menghalang
memberikan penjelasan secara terperinci. Walaupun kita tahu kes ini masih belum dibawa ke mahkamah lagi. Dah ada lagi banyak peguam-peguam utama yang mengatakan no, it's not sub-judice. You can ask because there's no case yet against 1MDB in court of law. So you can actually question. Dan saya bercakap hari ini pun boleh bercakap, kenapa tak boleh di luar tempat lain pun orang bercakap? Kenapa Perdana Menteri tak pergi Parlimen jelaskan? Kenapa suruh timbalan? Jadi pokoknya macam saudara cakap, jadi bawahnya banyak persoalan-persoalan yang belum terjawab. Dan dia akan tergantung atas kepala kita selama mana dia tidak terjawab. Jadi rakyat mengharapkan suatu penjelasan yang komprehensif dan menyeluruh. Jadi jangan jawapan yang jelas ataupun jawapan yang tidak jelas, yang selalu kabur dan selalu juga berubah-ubah. Saya fikir yang timbul adalah lebih banyak soalan daripada jawapan. More question than answer. Dan rakyat kita makin merabui dan juga mempertikaikan kewibawaan kepimpinan kita. Dan ini telah pun menjejaskan sokongan rakyat pada hari ini. Rakyat juga berharap agar siasatan terhadap semua dakwaan salah laku berkaitan skandal 1MDB dan drama 26 bilion ini dijalankan secara telus, secara bebas dan juga secara adil. Malah kita dah dengar Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu juga pertama kali dalam sejarah mengeluarkan kenyataan menggesa kerajaan, mengambil langkah yang segera untuk menyelesaikan kemelut. Tapi malangnya apa yang berlaku? Ini semakin menghakiskan kepercayaan rakyat. Peguam negara yang kita tahu dahulu mengetuai pasukan petugas khas menyiasat ditamatkan perkhidmatan, dan pasukan ini kemudiannya dibubarkan. Pegawai-pegawai kanan SPRM yang menyiasat kes 1MDB dipindahkan ke Jabatan Perdana Menteri. Kemudian tidak pernah berlaku dalam sejarah. Tak pernah berlaku dalam sejarah Governor Bank Negara bercanggah pendapat secara terang-terangan dengan peguam negara mengenai hasil siasatan ke atas 1MDB. Bank Negara sebagai sebuah institusi kawasan keuangan tertinggi di negara kita tentunya mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang undang-undang keuangan. Tapi malah bila dah siap siasatan, kertas siasatan Bank Negara terhadap 1MDB telah pun ditolak oleh peguam negara berkali-kali. What is wrong with Bank Negara? Jadi keadaan ini, saudara, telah pun menimbulkan persepsi seolah-olahnya ada campur tangan daripada pihak tertentu untuk mengganggu siasatan kerana kes ini membabitkan Perdana Menteri sebagai pengurusi Lembaga Penasihat 1MDB dan juga Menteri Kewangan. Dan persepsi begini adalah amat tidak baik untuk Perdana Menteri yang juga merupakan Presiden AMNO. Dan oleh itu saya ingin cadangkan, mungkin Perdana Menteri berehat seketika. Berehat, bukan berhenti, supaya siasatan ini dapat berjalan dengan bebas. Betul? Lurus, adil. Tak ada orang syakwa sangka ada gangguan, campur tangan. Jadi bila kita istirahat adalah pemangku Perdana Menteri. Tak apalah jalan buat kerja mungkin 2 bulan, 3 bulan, berapa lama yang sesuai. Jadi jangan timbul nanti persepsi bahawa Perdana Menteri kita campur tangan dalam siasatan, ambil cuti sehingga kes selesai. Jika siasatan mendapati Perdana Menteri tidak terlibat, kita doakan tidak terlibat, baliklah semula, sambung tugas jadi Perdana Menteri. Betul tak? Jadi dengan cara itu orang lebih yakin pada kita, orang percaya this is what the thing that the rakyat wants. It must be transparent, no interference. And the best thing to do for the moment, okay, take a leave. Lepas tu, kalau dah selesai, tak ada apa-apa cerita, baliklah semula. Tak ada timbul masalah. Tapi apa yang berlaku sekarang tidak begitu. Yang saya tak tahulah, mungkin Perdana Menteri tak nak berehat. Jadi kalau buat begitu, maka
Saya percaya nama Perdana Menteri dan juga imej UMNO dapat kita bersihkan.